jumpa lagi kita pada minggu ini, yang mana pada minggu ini kita masih lagi berada dalam kelas pendidikan moral. Dan minggu ini kita nak membicarakan tentang tajuk kita sebutkan sebagai jati diri. Okey, pernah dengar jati diri ataupun mungkin tahu kerusi jati saja? Okey, so hari ini kita nak cerita tentang jati diri. Apakah yang disebutkan sebagai jati diri? Jadi objektif pada minggu ini adalah untuk menerangkan definisi jati diri remaja, dan kemudian kita akan menyenaraikan sifat-sifat dalaman dan luaran yang membentuk jati diri remaja. Baiklah, sudah bersedia? Okey, jadi apa yang disebut sebagai jati diri? Okey, jati diri ni dia sebenarnya adalah satu bentuk identiti seseorang yang memisahkan sesuatu peribadi dengan peribadi yang lain. Okay. Jati diri ni sebenarnya berbeza-beza di antara satu individu dengan individu yang lain, yang mana ia merujuk kepada ciri-ciri sejati yang dimiliki oleh seseorang, bukan sahaja yang terlihat secara lahiriah tetapi termasuk juga nilai-nilai yang menjadi pegangannya. Okey. So, sebagai contoh kan, macam contoh Umi ni seorang ibu yang ada 6 orang anak. 6 orang anak ni dia ada karakter, dia ada nilai, dia ada jati diri dia yang tersendiri. Okay, sebagai contoh Umi ada anak sulung. Anak sulung ni dia lebih tegas. Okay, anak sulung ni orang yang tegas, sangat tetap dengan pendirian dia. Kalau dia kata A, A lah. Kalau dia kata B, B lah. Okay. Anak kedua pula seorang yang jenis penyayang, sangat penyayang dengan semua orang, dengan adik-beradik, dengan mak ayah, ya. Dan kadang-kadang mungkin adik-adik tu sendiri pun lebih tertarik dengan yang nombor 2 ni. Sebab apa? Sebab sifat semula jadi dia yang penyayang, ya. Dan mungkin yang nombor 3 ni karakter dia apa? Karakter dia sangat mengutamakan orang lain, sangat prihatin, ya. Umi ni kalau anak nombor 3 ni anak lelaki kan. Contoh kalau dia kadang-kadang Umi ni dah tua kan, sakit badan, minta dipicit, minta diurut, dia akan urut Umi sampai kadang-kadang Umi tertidur. Selagi mana kita tak cakap berhenti, selagi itulah dia tak berhenti. Dia urutlah sampailah kita cakap dah, barulah dia berhenti. Tu nak sebutnya bahawa itu adalah sifat. Dia sebenarnya jati diri ni dia adalah benda yang satu datang daripada dalaman dia sendiri. Bukan kita paksa-paksa dia. Nombor 1 mesti macam ni, nombor 2 tidak. Ya, dia adalah diri sendiri. Okey. Baiklah, seterusnya mari kita melihat juga kepada sifat-sifat dalaman ataupun luaran, ya, jati diri itu sendiri. Okey. So kalau kita tengok untuk apakah yang membentuk jati diri ni dan bagaimana yang disebutkan sebagai sifat-sifat dalaman tu. Okay, yang pertama, sifat dalaman tu sebagai contoh nilai murni yang diamalkan. Contohnya macam Umi sebut tadi lah, ada anak yang rajin, ya, ada individu yang peramah, ada yang introvert, ada yang extrovert kan. Tapi benda tu sebenarnya kita tak boleh nak cakap orang introvert ni sangat bagus. Adakah nilai kita menyebut macam tu? Tak juga. Adakah kita boleh nak sebut orang extrovert tu yang paling bagus berbanding introvert, ataupun introvert tu lebih bagus berbanding dengan extrovert? Dia sebenarnya tidak ada sebarang justifikasi. Dia sebenarnya mengikut keadaan. Tapi ialah kita ni individu kan, kita ada karakter kita sendiri. Okay, sebagai contoh macam Umi lebih extrovert, lebih banyak bercakap, ya, lebih banyak memikir kan. Tapi anak-anak pula ada yang introvert, yang senyap, yang lebih kepada memerhati, yang bertindak ketika diperlukan. Jadi semua orang ada jati diri dia masing-masing, dan inilah sebenarnya yang meraihkan kehidupan kita dan menjadikan hidup kita penuh dengan warna. Okey, sikap yang pelbagai ni sebenarnya. Okey. Yang kedua yang kita sebut sebagai sifat-sifat luaran dalam jati diri tu. Sebagai contoh apa luaran? Warna kulit, ya, warna rambut dan sebagainya, ya, ataupun mungkin bentuk badan, ya. Itu adalah satu kepelbagaian lah daripada sifat luaran dalam membentuk jati diri. Okey, baiklah. Okey. Sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, Umi nak tanya kamu lah, ya. Apakah perkara ataupun peristiwa yang dapat membentuk peribadi kamu, mungkin membentuk satu sifat kamu yang mungkin merubah hidup kamu, disebabkan satu perkara yang berlaku tu merubah hidup kamu? Kenapa? Apa dia peristiwa tersebut? Jadi kongsikan. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, hiasi peribadi pandai. Okey.